Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Tepat jam 8 pagi saya dan juga Fariha bersama dengan anda pasti menemani anda hari ini, hari Isnin 26 Oktober 2020, hari yang baru untuk minggu yang baru. Alhamdulillah dapat kita bersua sekali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Tidak kira di mana saja anda berada ataupun anda menyaksikan kami dekat kaca televisyen ke ataupun anda yang tengah tengok Facebook sekarang ini live streaming di MSCI TV3. Terima kasih kepada anda semua pada hari ini. Dan ini merupakan minggu yang terakhir untuk Oktober 26 kan, ya, sampai betul. 31 Oktober. Jadi hari demi hari kita jalani dan diam tak diam dah pun nak penghujung Oktober dah ni. Dan pastinya kalau hari demi hari kita ni menghitung bukan saja hari tetapi menghitung statistik COVID-19 ini sangat-sangat menggusarkan keadaan yang kita hadapi kini. Apatah lagi dalam kita sibuk ataupun dalam kita bimbang gusar tentang COVID ini juga. Melihatkan bagaimana keadaan perkembangan politik terkini juga membimbangkan rakyat. Jadi ini yang akan kita bincangkan berkenaan dengan isu yang bermain-main di bibir rakyat Malaysia 2-3 hari ini. Sebelum tu, kita nak menegur dulu berkerut-kerut muka pagi si ini. Pujangga di hujung sana. Ya, sebab kita pun Assalamualaikum terlebih dahulu untuk anda yang bersama kami di MHI, dan kita sebenarnya masih lagi dalam keadaan yang tertekan. Sebab tertekan ini bukanlah tertekan kita stres semua. Level tekanan itu bergantung pada individu. Sebab kita memang dalam keadaan yang kebiasaan baru yang bukan kebiasaan lama. Maksudnya dulu kalau kita boleh berkeluar di majlis walimah, kita boleh berseronok, berpegang tangan. Tapi kini kita dalam keadaan yang serba-serbi terkawal. Dan kita dah pun masuk bulan yang ke-10. Dan ini adalah satu cabaran besar untuk kita untuk mengekalkan momentum norma ini. Tambah pula dengan beberapa kasus tertentu yang memang kita dah terbiasa. Kalau dulu mungkin nikmat di alam kampus contohnya. Tapi sekarang ada yang menyebut sebagai ijazah. Tidak ada nikmat kampus, tidak ada nikmat kejiranan kita bertepuk tampar. Semua itu terpaksa dikorbankan waktu ini demi sebuah kesihatan lebih besar. Maslahat lebih besar akan kita cari selepas ini. Baik, kita bicara berkenaan dengan 2-3 hari ini. Ramai yang ternanti-nanti adakah benar kerajaan akan memutuskan untuk melaksanakan darurat, tetapi akhirnya terjawab semalam di mana titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menitahkan bahawa negara kita kini tidak memerlukan atau tiada keperluan untuk melaksanakan darurat. Seperti mana yang kita tahu sedia maklum bahawa walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID ini, statistik hari demi hari makin meningkat, tetapi pastinya Seri Paduka Baginda Yang Agung mempercayai jelas bagaimana kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia menguruskan krisis kesihatan awam ini. Ya, hujung minggu yang lalu, Sabtu dan juga Ahad semalam dan juga Sabtu, saya rasa merupakan hujung minggu yang begitu panjang sekali untuk kita memikirkan nasib rakyat Malaysia. Walaupun kita ni berada dalam kelompok tersendiri, tapi walaupun kita bukannya seseorang ahli politik, kita bukannya salah seorang pembesar negeri, tapi kita antara kita ni pun nak mengetahui apakah nasib rakyat kita, nasib kawan-kawan kita, nasib saudara-mara kita. Dan perkataan darurat itu sendiri, ya Fariha, sebenarnya memang asing untuk kita. Darurat itu sendiri, tetapi tidak di negara luar, kan? Dan darurat itu sendiri juga apabila dikeluarkan pada hari Jumaat tempoh hari, ramai yang mencetuskan keadaan panik juga. Ya, banyak respon kan? Banyak respon. Ya, darurat ni macam-macam lah yang diorang fikirkan, kena ada ketenteraan dan sebagainya, kan? Tetapi perlu untuk kita perjelaskan dekat sini, darurat yang telah pun diketengahkan adalah darurat politik sahaja, ya. Dan semalam kalau kita perhatikan, mesyuarat raja-raja telah pun bersidang semalam dan memutuskan, Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong juga memutuskan bahawa tiada darurat yang telah pun diperhalusi. Ya, sebab ini bukan isu kecil. Ia melibatkan satu institusi yang amat tinggi di Malaysia dan ada wajarnya kita mengambil bahagian. Tapi ialah kita sedia arif kalau apa yang berlaku pun ada setengah rakyat ataupun netizen akan menjadi pakar lebih tertentu. Jadi ini juga sebenarnya bagus dalam aspek kematangan ataupun literasi politik, orang mula untuk berbincang. Tetapi jangan sampai melampaui batas. Okey, baik. Kita juga nak tinjau bagaimana reaksi orang ramai ataupun netizen yang memangnya tidak sabar untuk menumpahkan apakah fikrah ataupun pendapat mereka. Okey, antara lain kita tinjau di Twitter. Okey, memanglah menjadi trending semalam Darurat Tuanku, yang mana antara lain Darurat Tuanku ini juga adalah impak kepada keputusan Okey, Kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu membuat keputusan. Jadi diberikan banyak luahan
berterima kasih ataupun menunjukkan kasih atas titah telah pun diperkenankan. Okey, ini juga adalah satu cerminan bahawa ia adalah pelengkap kepada apa jua situasi, maka inilah sebagai semak dan imbang kepada sistem yang kita ada pada hari ini. Jadi saya suka sebenarnya kalau dulu orang hanya menunggu dalam kerangka politik yang berbeza, tapi hari ini orang mengambil bahagian, meluahkan pendapat, membaca. Sebab benda ini melibatkan benda yang amat besar dan juga fakta. Tak boleh kita beri pendapat saja, tapi harus didasarkan kepada kajian dan juga pembacaan. Kalau kita main komen je memang akan nampak emosi, tapi kemenangan ataupun hujah yang berdasarkan kepada fakta sajalah yang akan menampakkan kematangan literasi politik. Ya. Dan itu juga sebenarnya mencerminkan bagaimana sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, demokrasi ini kan. Jadi rakyat Malaysia sebenarnya dalam keadaan sekarang ini dalam keadaan pening kan, dengan krisis ekonomi yang kita hadapi, dengan krisis kesihatan awal yang dihadapi, ditambah pula dengan pergolakan dalam politik dan sebagainya. Ini sebenarnya memberi kesan yang sangat hebat kepada rakyat yang berada di bawah ini. Apatah lagi kita melihat bagaimana politik ini, mungkin ada yang mengatakan bahawa kenapa perlu melihat keahlian sahaja. Jadi mungkin ini yang perlu dibincangkan lebih lanjut, lebih telus, bagaimana perlu melihat kepentingan rakyat sekarang ini berdepan dengan ini. Bukan situasi yang kata tak apa mereka faham, tidak, tetapi fahamilah mereka yang di bawah ini. Bayangkan masih ada lagi di Kuala Lumpur, Fetri dan juga Afad. Kais pagi makan pagi kita biasa dengar kan? Di Kuala Lumpur masih ada lagi. Saya baru saja buat bersamamu. Sehari mereka perlu menyewa harian RM55 bayar bilik. Bagaimana Kais makan pagi mereka perlu keluar mencari sehari duit lebih daripada RM50. Jadi mungkin miskin perlu badar. Memang di metropolitan, tapi dalam keadaan yang daif dan miskin. Itu belum tentu masuk lagi di kawasan yang PPR ya. Dalam rumah tu ada 7-8 orang yang perlu disuapkan. Ada kalanya mereka ni terputus sumber makanan, terpaksa mencatu makanan. Baik, saya nak tinjau paparan di akhbar, mulakan paparan di Berita Harian, yang mana tak perlu darurat, hentikan tindakan ganggu kestabilan kerajaan. Setelah memperhalusi permohonan dan berbincang dengan Raja-Raja Melayu dan melihat situasi dihadapi negara, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah merasakan kerajaan sekarang berjaya menangani wabak COVID-19 dengan baik dan berkesan. Dan baginda amat mempercayai keupayaan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri untuk terus melaksanakan dasar dan tindakan penguatkuasaan bagi membendung wabak ini dari terus merebak. Sultan Abdullah berpendapat tiada keperluan buat masa ini untuk mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian di negara. Baginda turut berpendapat tidak perlu ahli-ahli parlimen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu-gugat kestabilan kerajaan sedia ada. Dalam respon itu, kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri, Jemaah Menteri mengambil maklum kenyataan Istana Negara mengenai pendapat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong bahawa tiada keperluan buat masa ini untuk Seri Paduka Baginda mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian di Malaysia. Jadi Jemaah Menteri difahamkan akan berbincang dengan lebih lanjut akan titah Seri Paduka Baginda Tuanku. Jadi mengikut yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri, katanya saya menjunjung kasih di atas kepercayaan Seri Paduka Baginda kepada kerajaan pimpinan saya dan menyambut baik nasihat supaya kestabilan kerajaan tidak diganggu-gugat. Itu kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Okey, itu yang penting di Berita Harian. Lanjutnya kita tinjau di NST di halaman ke-8, Sabah CMCO extended to November 9. The Extended Conditional Movement Control Order CMCO in Sabah will also cover Tawau, Lahad Datu Kuna and Sempurna areas which are now under the Enhanced Movement Control Order EMCO. Senior Minister Security Cluster Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob in a statement said the CMCO was earlier scheduled to end today. And the CMCO in Sabah has been extended to November 9. Dan ini berikutan, kita faham berikutan dengan kes statistik COVID-19 yang positif di Sabah. Sememangnya banyak dan semalam saja kita lihat 533 kes. Jadi ini sangat membimbangkan dan pastinya kawasan-kawasan yang telah disiarkan untuk diperketatkan lagi
ini akan dapat membantu untuk memutuskan rantaian COVID-19. Kita mendoakan yang terbaik buat Sabah, terus bertahan, terus berjuang, Barisan Harapan untuk negeri Sabah ini. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya di Harian Metro pada hari ini, di muka surat depannya, kalau anda perhatikan, tiada darurat. Di bahagian atasnya, Joey BPR didenda RM1,000. Nak tahu kenapa agaknya Joey BPR didenda RM1,000? Pastikan anda mendapatkan Harian Metro. Dan di bawah ini, Yo Pare dapat lesen motor. Okey, anda boleh dapatkan Harian Metro. Dan juga yang menjadi fokus kita adalah di muka surat 6, lelaki curi kereta peronda polis pecut 300 km, konon kagumkan kekasih. Pelbagai cara sebenarnya kita nak kagumkan kekasih kita, tapi ini merupakan kerja gila ya. Suspek buah hati bawa lari MPV polis sejauh 300 km sebelum ditahan di Shah Alam pada jam 2 pagi. Mahu tunjuk hebat di hadapan buah hatinya, antara motif menyebabkan seorang lelaki nekat menyamar dan juga melarikan sebuah kereta peronda polis MPV model Honda ya di kepala batas seberang Perai Utara Pulau Pinang. Malah suspek lelaki berusia 33 tahun itu kemudian membawa kekasihnya berusia 21 tahun itu makan angin menaiki kereta itu dan memadu sejauh lebih 300 km. Dalam kejadian sekitar pukul 9.40 malam kemarin, suspek lelaki bersama dengan adiknya berusia 28 tahun menyamar sebagai seorang anggota polis dengan menunggang motosikal memasuki ibu pejabat polis daerah IPD seberang Perai Pulau Pinang. Dan sumber berkata dua beradik itu katanya membawa sebuah komputer riba, kononnya bertugas di bahagian sumber teknologi maklumat ya. Dan mereka ni pergi ke bahagian MPV itu yang ditempatkan di dalamnya sebelum memaklumkan mahu membuat pemeriksaan dashcam ke atas kereta terbabit. Dan seterusnya, itulah dia modus operandi je. Katanya masuk dekat dalam ibu pejabat polis tu, katanya nak memeriksa dashcam. Tetapi rupanya dia nak bawa lari kereta polis tersebut. Tapi itulah dia. Sebenarnya hebat permainan dia. Ini bukan cacalan orang boleh buat macam tu. Kita keberanian tu. Lagi mau lari dengan polis, yang ni nak bawa lari kereta polis kan. Tapi kadang-kadang disebabkan tak tahulah yang COVID-19 ni sebenarnya macam-macam benda, macam-macam cerita sebenarnya yang kita dapat dengarkan. Tetapi alhamdulillah ya, walaupun bawa lari kereta peronda tersebut dan juga kita jumpa dekat Shah Alam 300 km. 300 km. Jumpa kat Shah Alam. Tapi kalau nak buat kerja gila ke, nak impress ataupun nak tunjukkan kehebatan kita berkekasih ke, banyak cara yang lebih baik lah. Banyak cara lain lah kan. Tak perlu untuk nak buat macam ni. Baik. Ya. Kita nak lihat sebenarnya bagaimana perkembangan COVID-19 di Malaysia sejak seminggu yang lalu kan. Kemarin kita melihat bagaimana statistiks paling tinggi dicatatkan 1,228 kes. Betul. Kita lihat dulu rangkuman berkenaan dengan kes yang semakin meningkat ini. Duduk di rumah dan jangan keluar. Patuhlah kepada setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Memang benar, perlu kita amalkan apa yang telah pun diarahkan oleh pihak kerajaan. Kes baharu COVID-19 semakin hari semakin membimbangkan. 18 Oktober lalu, sebanyak 871 kes telah dilaporkan. Pecahan utama jumlah kes turut memperlihatkan negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu sebanyak 702 kes. Penurunan kes berlaku pada hari berikutnya. KKM memaklumkan sebanyak 865 kes dilaporkan pada hari itu. Sabah terus mencatatkan angka tertinggi iaitu sebanyak 673 kes pada 20 Oktober. Selain itu, Lembah Kelang khususnya Selangor telah mencatatkan sebanyak 132 kes dari Selangor termasuk 8 kes dari kluster yang berkait sejarah perjalanan ke Sabah. Pada 21 Oktober 2020, sebanyak 732 kes baharu dilaporkan. Jumlah kes aktif pada ketika itu ialah sebanyak 7,827 kes termasuk 6 kematian pada hari yang sama. Perincian kes pada 22 Oktober lalu memperlihatkan Sabah terus mencatatkan 578 kes dan negeri Selangor sebanyak 137 kes. Kluster yang paling dibimbangi ketika itu ialah kluster utama yang telah merebak ke generasi ke-6. Biarpun seramai 882 telah disaring, 206 orang daripadanya disahkan positif, manakala 51 orang sudah bersembuh.
Status COVID-19 di Malaysia mencatatkan sebanyak 710 kes pada 23 Oktober. Angka jangkitan di Sabah dan Selangor terus meningkat dengan penambahan kes daripada 37 kluster yang ada. 10 kes tempatan dilaporkan di Kuala Lumpur termasuk wujudnya kluster baharu iaitu Palma. 24 Oktober, tarikh yang pastinya tidak dilupakan. Angka paling tinggi direkodkan iaitu sebanyak 1,228 kes baharu. Malah, zon-zon merah di Selangor turut mencatatkan penambahan kes. Perincian kes COVID-19 pada 25 Oktober pula memperlihatkan penurunan kepada 823 kes. Sebanyak 579 kes sembuh dan 8 kematian dilaporkan termasuk wujudnya 9 kluster baharu. 88 kes baharu dilaporkan di Selangor termasuk 1 kes di Sabak Bernam. Ini bermakna semua daerah di Selangor kini berada dalam zon kuning atau merah. Kes paling tinggi dicatatkan kini di Petaling. KKM akan terus memantau perkembangan jangkitan COVID-19 yang berlaku dan orang awam juga dinasihatkan untuk terus mematuhi SOP dan melakukan kawalan kendiri agar penularan pandemik ini dapat dibendung dengan lebih cepat dan berkesan. Baik, sikit rangkuman seminggu ini. Saya agak gusar juga bila mengatakan hampir semua daerah di Selangor telah berada di kawasan merah dan juga kuning. Dan kita mengharapkan mereka yang bekerja di kawasan merah patuhi apa segala SOP yang telah ditetapkan. Kalau perlunya berada di rumah sepenuh masa, teruskan bekerja terus di rumah sepenuh masa. Kan mungkin perlunya ada sistem penggiliran seperti mana arahan yang telah diberikan oleh majikan anda supaya kita kurangkanlah berada di pejabat kalau kita berada di kawasan merah. Betul. Kalau di kawasan merah, Faria sebut tadi, kawasan merah di Sabah saja sekarang ini mencatatkan 17 kawasan yang berada di zon merah dan kita yang berada dekat Selangor pun hampir lebih kurang sama sahaja. Semakin hari semakin meningkat. Dulunya mungkin kawasan hijau, sekarang mungkin bertukar kuning, tapi jangan kita lupakan mungkin akan jadi kawasan merah juga. Dan kita jangkakan untuk statistik kumulatif kes positif saya rasa bakal meningkat juga disebabkan apa? Disebabkan mungkin kawasan-kawasan lokaliti yang kita tinggal itu kebanyakan daripada kita dah membuat ujian penyaringan dan kita doakan semoga negatif ya. Tetapi kalau positif pun disebabkan kita boleh ambil nafas lega juga. Sebab apa? Sebab kita dah kenal pasti siapa yang positif. Kita lebih takutkan kalau kita positif, kita tak tahu. Kita pergi ke mana-mana dan sebagainya kan. Itu yang perlu kita ingat juga. Dan semalam mencatatkan totalnya Faria 26,565 kes ni. Itu kumulatifnya kan. Dan kes kita perlu tahu bahawa kes positif aktif keboleh jangkitan 9,202 kes. Pastinya kita melihat setiap hari ada saja kluster baru yang timbul, itu juga mengusarkan. Tapi betul, kalau sekiranya kita ni berfikir, kadang-kadang kita kalau kita tak buat saringan lagi, kita akan terfikir adakah aku ni ada bawa virus dan sebagainya kan. Jadi mungkin tak salah boleh pergi, sebab sekarang ni kan Perkeso pun telah menawarkan kan kepada mereka yang macam Perkeso ni boleh buat saringan di syarikat mereka bekerja dan sebagainya dilakukan. Alhamdulillah baru-baru ini Media Prima melakukan saringan untuk staf semuanya keputusan alhamdulillah negatif. Dan kita mendoakan juga ada juga rakan Facebook yang mengatakan tolong doakan rakyat Malaysia, tolong doakan kesejahteraan, ketenteraman dan juga keamanan yang berdepan dengan krisis kesihatan ini, pandemik COVID-19 di negeri Sabah. Kita sama-sama doakan yang terbaik buat kalian. Terus bertahan. InsyaAllah kita doakan. Ya, kita doakan semoga semuanya dipermudahkan dan kita harus melihat jasa dan juga pengorbanan frontliners ini sebenarnya. Sebab kalau kita perhatikan dekat Sabah saja kita terpaksa import dari Semenanjung untuk pergi ke Sabah. Sukarelawan untuk ke Sabah untuk menjaga supaya penularan COVID-19 ini tidak banyak lagi berlaku di Sabah. Dan kita sebenarnya pendidik utama kita sekarang ini kita duduk dekat rumah tapi dalam masa sama juga kita doakanlah agar kesejahteraan rakyat Malaysia ini harus diperkukuhkan untuk kita menolak penularan COVID-19 ini. Dan kepada anda mungkin ahli politik, ahli parlimen sebenarnya kan, fikirkanlah sekarang ini bukannya masa untuk kita bertelagah, bukannya masa untuk kita mencari siapakah Perdana Menteri. Sekarang ini fikirkan bersama-sama, tidak kira sama ada anda di blok pembangkang ke kerajaan ke sekarang ini, bersatu padu untuk kita mencari jalan penyelesaian untuk kita menangani penularan COVID-19 ini yang paling penting. Betul. Ini suara hati rakyat Malaysia lah sebenarnya ni kan. Benar. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan bincangkan tiada darurat, raja dahulukan rakyat.
Ini yang tadi Afat meluahkan sikit isi hatinya menjadi sebahagian daripada warga negara Malaysia. Ya. Kita akan bincangkan selanjutnya bersama dengan dua tetamu kita bersama dengan Fetri Yahya selepas ini. Majlis Raja-Raja adalah sebuah badan rasmi yang ditubuhkan pada tahun 1948. Mengikut Perkara 38 Perlembagaan Malaysia, majlis ini ditubuhkan sebagai tempat bagi raja-raja dan yang dipertua negeri bertemu dan berbincang. Dianggotai oleh 9 Raja Melayu dan 4 yang dipertua negeri, mesyuarat yang diadakan hanya layak dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan mengikut giliran yang ada dalam susunan sebagaimana yang ditetapkan oleh majlis. Selain bertindak sebagai kuasa tertinggi dalam hal ehwal Islam di Malaysia, Majlis Raja-Raja Melayu turut mempunyai fungsi dan tugas tertentu seperti memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong, mempersetujui dan tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan, melantik anggota-anggota Mahkamah Khas, memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman ke atas seseorang dan melantik seorang wakil untuk menganggotai Majlis Angkatan Tentera dan ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Majlis Raja-Raja Melayu turut memainkan peranan dalam menimbangkan perkara-perkara berkaitan dasar negara. Melihat kepada konflik kesihatan yang dihadapi negara susulan peningkatan kes COVID-19, Perdana Menteri telah mengemukakan permohonan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Susulan itu, Majlis Raja-Raja atas undangan Yang di-Pertuan Agong telah mengadakan mesyuarat khas semalam bagi membuat penilaian dan pertimbangan terhadap permohonan berkenaan. Atas semangat syura dan mendahulukan kepentingan rakyat, Majlis Raja-Raja akhirnya bersependapat bahawa tiada keperluan untuk melaksanakan darurat. Majlis Raja-Raja ini sememangnya menjadi kebanggaan rakyat Malaysia kerana merupakan satu-satunya institusi yang masih wujud di dunia pada masa kini sebagai simbol perpaduan dalam negara. Baik, demikian laporan trivia ataupun maklumat ringkas Majlis Raja yang telah pun dimikirkan oleh wartawan Syuhada dan ia memberi gambaran tentang topik yang akan saya bincangkan hari ini, tiada darurat, raja dahulukan rakyat. Dan apakah yang tersirat di sebalik ketiadaan darurat ini dan apakah implikasinya kepada negara? Selepas ini akan saya berbincang bersama dengan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, pensyarah undang-undang UIM. Terima kasih Prof sampai kita untuk pagi ini. Dan dilengkapkan lagi dengan Profesor Madya Dr. Nazri Muslim, Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Jaringan Pusat Citra Universiti UKM. Terima kasih juga untuk MHI. Baik, yang kita sedia Arif yang menjadi bualan penting Malaysia pada hari ini tentang darurat ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Prof. Sebenarnya walaupun kita jelas tentang titah baginda itu, tapi apakah sebenarnya ada lagi isyarat-isyarat yang sebenarnya harus kita baca dan fahami di sebalik titah baginda itu? Silakan. Saya melihat satu perkara yang unik juga sebab pertama apabila Perdana Menteri dan Kabinet mohon kepada Yang Tuan Agong untuk mengisytiharkan darurat, Yang Tuan Agong mengambil masa tidak serta-merta membuat keputusan dan kita lihat juga satu perkara yang menarik dan bukan satu yang baru juga, iaitu Yang di-Pertuan Agong merujuk kepada Majlis Raja-Raja dan semalam kita tahu bahawa satu mesyuarat Majlis Raja telah dilangsungkan di Istana Negara dan
kita melihat bahawa pengisytiharan darurat atau proklamasi darurat di bawah perlembagaan itu satu perkara yang amat penting jika berlaku perkara-perkara yang mengganggu-gugat keselamatan negara, mengganggu-gugat keadaan ekonomi dan juga mengganggu-gugat keamanan. Namun Yang di-Pertuan Agong menganggap bahawa ia perlu betul-betul ditunjukkan dengan jelas kepada baginda untuk menentukan sama ada perlu atau tidak mengisytiharkan darurat itu. Jadi apa yang boleh kita baca ialah pertama, Yang di-Pertuan Agong mempunyai pemikiran yang luas dan berpandangan jauh untuk memastikan apa jua yang dikehendaki oleh kerajaan semasa perlu dikaji dengan mendalam. Dan tidak dibuat keputusan secara melulu. Itu pandangan saya. Keputusan yang begitu mendalam berdasarkan kepada kebijaksanaan dan kearifan baginda dengan satu keputusan yang cermat untuk rakyat. Dan tanya dengan Profesor Mani Dr. Nazri, sebab kita harus juga memahami kerangka pentadbiran kita bagaimana. Jadi bagaimana kita melihat bahawa dalam sistem Perlembagaan Persekutuan ini, di mana institusi raja itu apakah perannya lebih besar dalam usaha untuk memberikan semak dan imbang kepada apa yang berlaku pada hari ini. Sebab selepas PRU hari itu menyaksikan dalam konteks politik agak terumah-ramai sedikit dengan peralihan kuasa dan sebagainya. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih pada pihak TV3 kerana menjemput saya, sahabat saya Prof dan sejarah pengajar-pengajar. Okey, saya rasa kita melihat institusi raja ini satu institusi yang bukan terkait dengan ideologi politik. Okey, dan dia adalah terpisah daripada ideologi politik. Bila terpisah daripada ideologi politik, so keputusan itu dia tidak berasaskan kepada parti politik yang tertentu kan. So dia berkecuali. Sebab itulah peranan raja ni kita lihat dari segi pelantikan pengurusi Suruhanjaya, SPR, AG dan juga Ketua Audit Negara itu adalah perlu dapat penangan daripada Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. So itu adalah institusi yang berkecuali. Bila institusi yang berkecuali ini yang menjaga kepentingan rakyat kan. So itu yang saya rasa peranan check and balance, dan kadang-kadang ada sesuatu isu yang ahli politik tidak dapat selesaikan. Okey, sebab bila berpolitik ni adalah isu-isu yang tertentu yang mungkin akan mengakibatkan keadaan yang lebih parah dan sebagainya. Okey, so itu peranan institusi raja sebagai check and balance kan. So dan kalau kita lihat dari segi sejarahnya, institusi raja ni dah berakar umbi pada dalam masyarakat orang Melayu kan. So daripada awal Kesultanan Melayu Melaka sampailah zaman penjajah dikurangkan kuasa, lepas itu kita selepas kemerdekaan kita berasaskan pada konsep raja berperlembagaan kan. Tu institusi itu dah, dan kita lihat dalam bila Millennium Union nak diperkenalkan oleh penjajah British, rakyat menentang. Sebab apa? Salah satu daripada kuasa raja itu dikecilkan kan, dilenyapkan. So itu menunjukkan bahawa hubungan antara rakyat dengan raja itu tidak boleh dipisahkan. Itu sesuatu yang perlu kita ambil kira, dan sebab itulah saya rasa bila Istana Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja membuat keputusan tiada keperluan darurat, utamakan masalah rakyat, fokus kepada ekonomi, itu menunjukkan hubungan antara raja dan rakyat itu memang saling faham, memahami, saling hormat, menghormati, dan institusi raja itu adalah institusi yang sangat dihormati. Kajian saya melihat, tanya kepada generasi muda Prof, mereka masih lagi memandang tinggi institusi beraja. Contohnya dalam convocation, saya tanyalah, adakah anda berasa bangga apabila menerima scroll daripada Tuanku Raja? Oh, semua mengatakan sangat berbangga, dan institusi raja bila dihormati, so pandangan raja, pandangan Yang di-Pertuan Agong, pandangan raja-raja insya-Allah akan diterima baik oleh masyarakat, akan diterima baik oleh politik, akan diterima baik oleh segenap lapisan masyarakat. Dan inilah saya rasa peranan raja yang terakhir yang dikatakan sebagai benteng demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan di Malaysia. Terima kasih. Ya, betul, cukup jelas. Jadi terbukti bahawa inilah satu institusi raja lah induk kuasa yang dapat menyelamatkan rakyat ketika berlakunya ketidakstabilan politik. Prof, bagaimana? Betul. Tapi kita perlu ingat juga bahawa institusi raja dan raja berperlembagaan itu tertakluk pada perlembagaan itu sendiri. Maknanya tidak ada kuasa sewenang-wenang, kuasa berbicara yang boleh dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong juga Raja-Raja Melayu. Namun di sebalik kuasa yang ditulis dalam perlembagaan itu, kita perlu melihat lebih jauh kerana kita perlu lihat bahawa sejarah kerajaan itu sendiri atau raja itu sendiri ialah sejarah yang terlalu lama, dan
dan ia telah mewujudkan satu institusi yang memang sangat berkuasa dan sangat dihormati oleh rakyat keseluruhannya. Jadi apa yang perlu lihat ialah kita tidak boleh hanya membaca peranan raja itu dari peruntukan perlembagaan. Kita perlu melihat lebih jauh dari situ. Dan sebab itulah apabila Perdana Menteri memohon supaya darurat diisytiharkan, kita lihat bahawa peranan yang di-Pertuan Agong itu bukan saja menerima dan meluluskan apa yang dipohonkan, tetapi lebih daripada itu. Jadi yang di-Pertuan Agong melihat lebih jauh kepentingan rakyat seperti kata Dr. Nazri tadi, dan jelas bahawa itu adalah bentuk semak dan imbang yang sangat berkesan. Dan seperti kata Dr. Nazri kata, benteng terakhir kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ya, bila kita sebut tentang rakyat juga, ini sebenarnya adalah medan yang amat menguji kepimpinan politik, sama ada mendahulukan rakyat ataupun meneruskan agenda untuk kuasa. Jadi macam mana parlimen itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya semaksimum mungkin untuk rakyat, dan ketika ini dalam COVID-19 ini bukannya untuk kepentingan kuasa. Okey. Saya ingin tambah sikit. Kita perlu melihat perlembagaan itu bukan secara literal kan. Harfiah itu kata orang kan. So kita perlu melihat di sebaliknya itu kan. Saya mengajar pelajar-pelajar peringkat sarjana muda. Saya ada kursus perlembagaan dan masyarakat. So saya mengajar kursus ini bukan untuk menjadi seorang lawyer kan, mungkin Prof tugas Prof begitu. Kami tidak. Kami nak melihat perlembagaan itu dari aspek ekonominya, dari aspek sosiologinya, dari aspek hubungan etniknya, budayanya, agamanya kan. Dan saya bagi contoh kan, kenapa orang Melayu mendapat kedudukan istimewa? Kenapa Islam tu diangkat menjadi agama persekutuan? Kenapa Islam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? So kita kena lihat perkara itu dari sudut etniknya, okay? Dari segi ekonominya, budayanya, okay? Dan itu saya rasa perlu kita tekankan kepada masyarakat, okay? Dan bila kita melihat konsep memasyarakatkan perlembagaan ni, so perkara-perkara yang penting kepada masyarakat itu perlu dijelaskan kan, sebab ada banyak isu saya rasa perlembagaan ni yang orang sering timbulkan tentang darurat ini, okay? Tentang kedudukan istimewa Melayu, tentang agama Islam. Dan kajian saya sekali lagi kalau saya boleh mention, bila kita buat kajian tahap pengetahuan rakyat kepada perlembagaan itu tinggi, lepas tu dia faham kenapa, contoh kenapa Islam menjadi agama persekutuan, kita bagi justifikasinya, dan tahap penerimaan itu akan tinggi. Kan? Itu satu yang menarik. So maksudnya kalau dia tahap pengetahuan dia rendah dan dia tak faham, maka tahap penerimaan apa yang termaktub dalam perlembagaan itu akan rendah. Okay? Itu yang perlu kita fahamkan. Kenapa sesuatu peruntukan itu ada dalam perlembagaan. Itu kena lihat sejarah seperti yang Prof katakan tadi kan. Dan ini yang saya katakan dalam konsep kita demokrasi berparlimen kan. So kita menyerahkan kepada wakil rakyat, sebab kita konsep demokrasi berparlimen kan, kita ada wakil kita Dewan Rakyat untuk menyuarakan pandangan rakyat, dan sepatutnya lah pandangan rakyat itu diwakilkan oleh ahli parlimen ini dalam Dewan Rakyat, dan itu perlu dibangkitkan selalu oleh ahli parlimen. Apa fokus patutnya lah tumpuan kita dalam COVID-19 ini adalah untuk kita mengatasi masalah yang lebih runcing tu, saya rasa kan, lebih runcing dari segi ekonominya, kesan kepada masyarakat. So kalau adakah dibuat peristiharaan darurat itu memberi kesan kepada masyarakat, dalam keadaan biasa pun impaknya saya rasa agak ketara kan, agak ketara. Dan itulah rangka demokrasi berparlimen itu perlu digunakan dalam konteks perlembagaan. Okay? So saya bersetuju dengan pendapat Prof tadi, walaupun kita berasaskan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, dalam situasi Malaysia perlembagaan itu di atas, dia supreme law kan Prof. So tidak boleh siapa mengatasi perlembagaan, termasuk juga yang di Pertuan Agong kan. So walaupun yang Pertuan Agong ada kuasa budi bicara, ada penerimaan nasihat daripada eksekutif dan sebagainya, masih lagi tertakluk kepada perlembagaan. So saya rasa dalam konteks demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan ni, kita harus melihat dalam kerangka perlembagaan itu sendiri. Okay, baik. Mungkin Prof ingin menambah untuk kefahaman kita bersama tentang kuasa yang dimiliki Sri Praja ini. Bagaimana dengan kuasa budi bicara dan kuasa nasihat, dan peristiwa lagi kuasa yang memang mencerminkan ada sebenarnya
ruang yang luas dalam induk kuasa ini? Setelah berlaku pilihan raya, kuasa yang pertama yang dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong ialah melantik Perdana Menteri. Selepas itu, Perdana Menteri akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk melantik kabinet, ahli kabinet. Dan dalam ruang lingkup perlembagaan itu sendiri banyak lagi kuasa-kuasa atas nasihat. Kuasa untuk, misalnya kuasa melantik hakim tertinggi, untuk melantik Panglima Angkatan Tentera. Semua itu adalah kuasa atas nasihat. Kuasa untuk melantik hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Perayuan, Mahkamah Tinggi juga adalah kuasa yang dijalankan secara nasihat. Namun ada kuasa-kuasa yang jelas mempunyai budi bicara baginda, iaitu misalnya melantik Perdana Menteri itu sendiri berdasarkan pada petunjuk bahawa siapa yang mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Itu adalah satu kuasa budi bicara, dan banyak tafsiran telah dibuat dan banyak berlaku kes-kes di negeri-negeri yang telah mahkamah perjelaskan apakah maksud dan ruang lingkup kuasa tersebut. Dan juga ada kuasa yang saya kata tadi bahawa ada satu kuasa yang tidak jelas, sama ada ia atas nasihat atau atas budi bicara. So contohnya ialah di bawah perkara 150 itu kuasa untuk mensiarkan darurat. Disebutkan bahawa jika Yang di-Pertuan Agong puas hati, tapi tidak disebut bahawa atas nasihat Perdana Menteri. Dan ia telah ditafsirkan oleh mahkamah-mahkamah sejak tahun 69 lagi, apabila darurat 1969 diisytiharkan. Adakah kuasa Yang di-Pertuan Agong masa itu adalah kuasa atas nasihat atau kuasa budi bicara? Dan ada kes yang diputuskan di Mahkamah Tertinggi di Majlis Privy di London, mengatakan bahawa kuasa itu atas nasihat. Tapi apabila berlaku apa yang berlaku semalam, kita lihat bahawa satu perubahan yang amat penting pada dari perspektif undang-undang perlembagaan, daripada perspektif pelajar dan juga commentators mengenai apakah maksud kesan atau apakah kesan keputusan semalam. Adakah ini adalah satu satu paradigm shift yang boleh dianggap sebagai satu permulaan kepada pada masa-masa akan datang bahawa Yang di-Pertuan Agong akan menggunakan kuasa baginda walaupun telah dinasihatkan dengan lebih objektif. Itu satu perkara yang menarik, dan selagi tidak ada keputusan mahkamah yang mengatakan sebaliknya, maka saya rasa ini akan berterusan. Ya, dan sebenarnya situasi makin mencabar dari segi COVID-19 ataupun kemelut politik itu sendiri. Dalam tempoh macam-macam boleh jadi tempoh 2-3 bulan ni, apakah ada keperluan untuk reconsider terhadap permohonan? Saya melihat bahawa Yang di-Pertuan Agong itu sentiasa bersedia untuk menjalankan kuasa baginda seperti yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Maka ada penuntukan perlembagaan yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong berhak untuk mendapat apa jua maklumat yang ingin baginda tahu tentang semua kejadian, semua yang berlaku di Malaysia. Jadi itu adalah hak baginda. Jadi kalaulah ada perubahan dan ada peristiwa-peristiwa yang lebih jelas untuk baginda memikirkan atau membuat keputusan untuk mengisytiharkan darurat, saya tidak ada tak ada masalah untuk mengatakan bahawa baginda boleh membuat keputusan sebegitu. Itu yang kalau itu yang saya rasa dalam sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong, Prof, kita lihat baginda mesti menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama, kan? So bila adil dan saksama ini perlu melihat kepada keseluruhan, melihat kepada masyarakatnya, efek kepada ekonominya, kan, efek kepada ahli politiknya, kan, dan itu saya rasa tindakan itu telah diambil dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara apabila Tuanku telah melaksanakan sumpah jawatan, kan, menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama dengan mengambil kira bukan hanya saya rasa Tuanku itu sendiri tapi melibatkan Raja-Raja Melayu, okay? Dan satu yang saya tekankan di sini jugalah Raja-Raja Melayu itu adalah satu institusi yang dihormati, kan. So bila dah keluar kenyataan mengenai tentang apa yang dikatakan oleh Raja-Raja dan kenyataan Istana Negara itu, saya rasa kita sebagai rakyat, okay, dan saya bangkitkan semula tadi bagaimana hubungan eratnya rakyat dengan raja itu, so itu sesuatu yang perlu diambil kira lah pandangan Majlis Raja-Raja. Maksudnya selepas ini sebelum dikemukakan kepada pihak institusi raja, perlu ada satu lagi musyawarah sebelum konstitusi itu dapat dibentangkan, bagaimana? Saya bersetuju, sebab kita tahu bahawa aturannya ialah bukan Yang di-Pertuan Agong buat keputusan
serta-merta. Baginda perlu mengkaji dan mendengar pendapat dari penasihat-penasihat baginda, ya, bukan saja bukan saja dalam istana negara itu sendiri, tapi di luar istana dan juga majlis raja. Dan barulah baginda akan buat keputusan yang pada baginda mempunyai baginda puas hati bahawa itu adalah keputusan yang terbaik untuk rakyat dan negara. Ya. Doktor merasakan ini adalah satu pelurai kebentuan yang betul penting untuk tadi Doktor sebutkan, sebutkan anjakan paradigma kepada ahli politik, kepada rakyat dalam masa untuk memahami lebih mendalam lagi. Ya, betul. So, inilah masanya saya ingat rakyat mula sedar kan. Kita sebenarnya bila kita lahir sampailah kita meninggal dunia, semua kita takluk kepada perlembagaan kan. Prof, kita nak daftar anak itu ada dalam perlembagaan. Kita nak mati pun kena daftarkan kan. So semua memang tertakluk pada perlembagaan dan saya rasa satu isu menariklah bila isu-isu perlembagaan ini dibangkit dan rakyat mula sedar kan apa yang tanggungjawab mereka kan, apa tanggungjawab Tuan Agong. Kalau dahulu saya rasa tak payah tengoklah perlembagaan itu banyak teknikal undang-undang, prof je tengok kan dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni rakyat dah mula sedar. Masyarakat perlembagaan itu yang saya rasa kita perlu usaha ke arah itu. Kita jangan lihat di sudut teknikal undang-undang. Hanya yang orang yang belajar undang-undang mungkin lebih mendalam, tapi rakyat kena lihat saya rasa bukan teknikal undang-undang itu, tapi dari sudut masyarakat perlembagaan lihat dari segi apa yang tersirat. Okey. Itu yang saya katakan tadi, justifikasi itu penting untuk kita melihat sesuatu peruntukan yang ada dalam perlembagaan. Contohnya dalam perkara 150 pengisytiharan darurat ini, ada satu yang kita melihat dia melibatkan etnik kan. So dalam keadaan darurat pun walaupun diisytiharkan isu-isu berkenaan Islam, agama persekutuan, kewarganegaraan kan, institusi beraja tidak boleh dipinda kan. Kita tahu bila darurat itu, kalau darurat keselamatan itu parlimen itu digantung kan, ke parlimen itu digantung, so boleh nak buat undang-undang dengan mudah tanpa melalui parlimen. Tapi dalam keadaan itu, so kita nak pindah perlembagaan berkaitan dengan orang Melayu, berkaitan dengan bahasa Melayu, berkaitan dengan agama Islam dan kewarganegaraan melibatkan orang bukan Melayu, so tidak boleh dipindah sewaktu sewaktu dah darurat. Itu sesuatu yang kita kena lihatlah. So perlembagaan itu saya rasa jangan lihat di sudut teknikal undang-undang, kecuali kepada yang belajar undang-undang lah. Okay? Tapi lihat di sudut masyarakat dalam perlembagaan, justifikasinya, rasionalnya. Saya rasa itu lebih, sebab generasi sekarang ni dia lebih nak dia kena faham kan. Kalau generasi awal ialah semua orang nak menuntut kemerdekaan, dia akan terima saja apa yang termaktub. Sekarang tidak kan. Sekarang tidak, rakyat mula berfikir kritis. Kita tengok dalam media sosial, so memang kritis kan. Itu yang saya rasa perlu difahamkan, justifikasinya, rasionalnya satu peruntukan yang ada dalam perlembagaan persekutuan, insya-Allah. Secara ringkas Prof, sebab zaman sekarang ni semua orang membaca, terdedahkan pelbagai perkara yang baru dalam kehidupan, norma yang tidak biasa. Jadi apa yang ingin diberitahu kepada rakyat sebagai masyarakat untuk memahami ini lebih mendalam? Saya melihat peristiwa yang berlaku sehari dua ini adalah satu perkara yang amat penting dan perlu diadaptasikan dalam kehidupan negara kita, ya, kerana pertama ada kuasa politik kerajaan semasa, kedua ada kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai semak dan imbang, dan ketiga keperluan rakyat itu diutamakan, dan di situlah rakyat dapat menilai sama ada apa yang kerajaan lakukan itu betul atau tidak, adakah ia berfaedah atau tidak kepada rakyat. Itu saya rasa yang boleh dipelajari daripada peristiwa yang berlaku semalam. Doktor, sebaris ayat. Okey, saya rasa perlulah sekarang ini bukan hanya di peringkat sekolah tapi di peringkat IPT, sebab IPT ini melahirkan pemimpin-pemimpin akan datang. Khusus tentang perlembagaan dan masyarakat itu saya rasa perlu didedahkan, kalau boleh perlu diwajibkanlah kepada semua pelajar kan, sebab dia melibatkan kita kan, melibatkan kita. So kita kena tahu, sebab isu perlembagaan itu akan sentiasa ada selagi ada institusi beraja, selagi ada institusi parlimen dan sebagainya, dan itu saya rasa perlu kita terangkan kepada masyarakat. Ada kaitan rapat kita sebagai rakyat. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Ning Ahmad Kamal Nik Mahmud, pensyarah undang-undang UiAM, dan Profesor Mahir Dr. Nazri Muslim, Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Jaringan Pusat Citra Universiti UKM, kerana memberikan fikrah dan juga ilmu yang cukup melimpah ruah pada hari ini. Moga menjadi satu iktibar kepada kita untuk menjadi rakyat lebih bertanggungjawab dan memahami kerangka perlembagaan lebih mendalam serta cinta pada negara. Terima kasih Terima kasih. Dan sepanjang kita akan berbincang pula dengan Fariha bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azzuddin, bagaimana isu politik ini juga memberi impak kepada rakyat dan juga apakah impaknya kepada belanjawan. Selepas ini di MHI.
Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial. Baik, kembali semula kita nak berbincang dalam MHI berkenaan dengan impak kestabilan politik terhadap ekonomi negara dan juga rakyat. Bayangkan golongan yang senang sekarang ini merasakan sedikit kerugian, kan, rasa susah. Bayangkan bagaimana pula dengan kelompok rakyat yang sudah sememangnya sebelum ini susah, berdepan dengan keadaan ekonomi yang tak stabil sebegini, dengan pandemiknya lagilah susah. Jadi kita bincang lebih lanjut berkenaan dengan impak politik ini terhadap rakyat dan juga ekonomi. Kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Profesor di Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Prof. Ya. Kita nak menyentuh juga berkenaan dengan isu yang sedang dibicarakan tadi. Fetri ada berbincang berkenaan dengan perlembagaan, bagaimana peranan raja-raja itu sendiri, kan. Satu soalan pertama saya nak tanya dengan Prof berkenaan dengan isu, kan, desas-desus mengenai pengisytiharan darurat, kan. Dan kita dah sedia maklum bahawa tiada keperluan dilaksanakan. Bila kita berada dalam situasi inilah, Prof, kita dah lihat bagaimana rakyat berdepan dengan susahnya dapat kerja, yang ada kerja kena buang kerja, kan. Lepas tu pula ditimpa pula dengan tekanan yang sebegini, kestabilan politik yang tak tentu hari lagi. Pada pendapat Prof lah, apa sebenarnya strategi atau percaturan yang diperlihatkan kini kepada rakyat,
kan? Kita tengah pening banyak benda yang perlu difikirkan, tapi tiba-tiba cakap nak darurat dan sebagainya. Apa sebenarnya percaturan ini? Saya rasa pilihan darurat yang diminta oleh pihak kerajaan pada pihak istana, yang Agung dan juga Majlis Raja kerana saya rasa ada tindakan ada desakan juga di kalangan pimpin kerajaan bahawa sekarang ni kita dalam tempoh berlakunya perbalahan politik yang agak besar jugalah di peringkat tertinggi. Jadi dalam konteks itu supaya fokus untuk menangani isu ini lebih dapat berjalan secara baik. Maksudnya kerajaan mempunyai masa dan ruang untuk menguruskan hal-hal ekonomi dan COVID-19 ini secara baik. Pada pandangan pihak kerajaan mungkin darurat itu cara satu bentuk pendekatan yang terbaiklah untuk mereka. Tidak ada gangguan lah untuk melaksanakan pentadbiran kerajaan kan. Kalau sekarang ada isu-isu desas-desus perubahan kerajaan dan sebagainya. Cuma dia ada risiko yang agak tinggi lah bila istiadat darurat. Kerana jaminan sama ada kerajaan keadaan stabil itu berlaku tidak tu masih lagi dalam tanda persoalan lah. Sama ada sebab diberbangin darurat akan beri impak yang lebih buruk sebenarnya pada ekonomi dan juga sosial rakyat dan juga tidak menjamin COVID-19 dapat ditangani dengan baiklah. Jadi itu ada dua persepsi di situ. Jadi rakyat dan juga masyarakat juga berdebat tentang isu ini. Dan yang mana saya rasa Majlis Raja dan Yang Agung telah mengambil pendekatan yang saya rasa sangat baiklah untuk mengadakan konsensus, berbincang dan juga nyatakan keputusan mereka lah bahawa effort ataupun pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan sebenarnya telah berjaya juga untuk menangani isu COVID-19 walaupun kita sedang melalui fasa gelombang kedua atau ketiga dalam COVID-19 Tapi dalam konteks ini saya rasa Majlis Raja memikirkan impak yang mungkin akan lebih tidak baik kepada masyarakat sekiranya dia darurat sebabkan merasakan bahawa mungkin tidak perlu masa sekarang ni sebab kadang-kadang macam kalau kita tengok statement yang dikeluarkan semalam pun ada kebimbangan ekonomi akan terjejas dan juga pelaburan asing agak bimbang untuk masuk ke Malaysia apabila darurat diisytiharkan. Kestabilan politik itu sebenarnya kan peranan penting kepada ekonomi negara. Baik Prof, antara semalam kita dah agak tular juga kenyataan media ataupun titah Sri Paduka Baginda Tuan Agong. Antaranya saya bacakan sedikit, kendati begitu Sri Paduka Baginda ingin mengingatkan ahli-ahli politik untuk memberhentikan segera segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Al-Sultan Abdullah turut berpendapat bahawa tiada perlunya ahli-ahli parlimen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu gugat kestabilan kerajaan sedia ada. Baik, kita sedang maklum pada 6 November nanti akan dibentangkan belanjawan 2021. Jadi mungkin Prof melihat bagaimana sebenarnya belanjawan 2021 ini adalah indikator penting yang menentukan apakah akan berlaku seterusnya di Malaysia. Mungkin sedikit Prof boleh bincangkan berkenaan dengan isu ini. Saya rasa memang itu yang dibebangi kiranya ada tindakan untuk mengganggu gugat kerajaan. Kerana kita lihat seperti sebut tadi ada perbalahan politik yang berlaku dalam kerajaan menyebabkan kerajaan dilihat lemah sebagainya. Yang ada kebimbangan di pihak kerajaan bahawa akan ada usul tidak percaya mungkin di parlimen dan juga ada bajet juga akan tidak berjaya diluluskan dibentangkan dan tidak berjaya diluluskan. Tapi kebimbangan ini disuarakan juga oleh Yang Agung mengatakan sepatutnya kurangkan bermain politik politiking itu dikurangkan dan juga tumpukan untuk menangani isu-isu ekonomi dan COVID-19 Dan tapi dalam masa sama juga saya menarik juga ada kenyataan statement yang dikeluarkan oleh penyimpan bahawa besar Raja-Raja juga mengatakan bahawa di parlimen ataupun di pihak maksud di parlimen lah pihak legislatif haruslah juga melaksanakan tanggungjawab untuk semak dan imbang. Maksudnya peranan pembangkang sekarang ni juga perlu untuk menyemak dan imbang peranan kerajaan dalam membentang bajet dan juga dasar-dasar yang lain lah untuk negara. So dalam konteks ini adanya kesimbangan di situ. Maksudnya perlu jangan bermain politik terlalu banyak. Pastikan pelaksanaan dasar itu besar, tapi dalam bersama perlu semak dan imbang. Supaya dasar yang dibuat itu ada dasar terbaik untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi itu yang ditekankan. Maknanya perlu adanya kesepakatan untuk memikirkan kepentingan rakyat tu nak duduk satu meja
bincangkan Belanjawan 2021 ini. Ya. Tapi bagaimana caranya yang terbaiklah untuk menghimpunkan dan mendapat kata sepakat mereka, kan? Kalau benar, walaupun ada pertelingkahan berkenaan dengan parti dan sebagainya, tetapi perlu harus memikirkan kepentingan negara itu sendiri, kan? Dalam keadaan sekarang ini memang sudah sangat terdesak, rakyat dalam keadaan terdesak, kan? Bagaimana, Prof? Ya. Saya rasa kita ada tradisi sebelum ni, kan, yang mana kalau kita, dalam walaupun perbalahan antara pihak kerajaan dan pembangkang wujud, kan, tapi kita ada tradisi yang mana kita boleh duduk semeja, kan, untuk bincangkan isu-isu yang mendesak, kan. Kita pernah ada duduk semeja bincangkan isu-isu berkaitan dengan Bosnia dulu, dan Palestin dan sebagainya. Kenapa isu-isu berkaitan dengan penting macam ni, COVID-19 dan ekonomi, semua parti politik tidak boleh duduk semeja untuk berbincang nak buat keputusan, kan. Saya rasa perkara ini perlu dimulakan kembali, tradisi ini, supaya semua berada dalam keadaan yang bersama untuk menangani isu yang bersama, kan. Sebab ia apa yang berlaku pada rakyat, tekanan pada rakyat juga akan juga menjejaskan ahli politik ini juga. Jadi dalam konteks ini saya rasa boleh dibawa bincang dan cari jalan kompromi dan selesaikan isu yang mendesak. Dan kalau nak politicking, saya rasa selepas pada isu ini mungkin kita boleh politicking balik, dalam konteks ini. Prof, sekiranya kalaulah Belanjawan 2021 ini ditolak, jadi apakah prosesnya seterusnya? Saya tak rasa, ini pandangan saya, saya tak rasa bajet itu akan ditolak. Sebab bukan saja kalau ditolak, maksudnya penolakan ini juga menolak kepada seruan yang Datuk Agong dan Majlis Raja. Dan juga dia lihat sebagai mengkhianati rakyat. Kerana bajet tidak gagal diluluskan, maksudnya dasar ekonomi pembangunan akan datang dan penyelesaian juga kepada COVID-19 dan ekonomi ini pada tahun depan akan terbantut. Kaki tangan awam juga tidak ada peluang, tidak ada gaji misalnya untuk disalurkan sebagainya. Dan ini akan menambahkan kemarahan rakyat. Jadi oleh itulah saya rasa kenapa Majlis Raja memberi penekanan kepada ini, supaya jangan politicking dan buat keputusan luluskan bajet secara pembajet itu, dan saya rasa tidak timbul ni. Kalau berlaku juga, saya rasa ini yang menyebabkan akan berimpak balik kepada ahli politik. Sebab rakyat akan marah kepada ahli politik kena menggagalkan usaha yang bajet ini untuk kepentingan rakyat umum keseluruhannya. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani di atas perkongsian dan juga pandangan pastinya mewakili ahli akademik juga. Baik, terima kasih banyak-banyak. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembali nanti kita bersama dengan Fazli, kita nak berbicara berkenaan dengan formulasi baru menyokong 8 perkembangan penting kanak-kanak. Semuanya di Malaysia hari ini. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan.
Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi menyaksikan kami pastinya di Malaysia hari ini. Baik, sekarang ini saya nak bercerita ataupun ingin memberitahu kepada anda semua berkaitan dengan susu formula ataupun susu rumusan. Saya nak tanyalah, kalau anda tercari-cari susu formula ini kepada anak-anak anda yang tercinta, apakah yang anda lihat? Sama ada anda lihat dari segi jenamanya ke, ataupun anda lihat dari segi isi kandungannya ke, ataupun anda lihat dari segi harganya. Tapi hari ini saya nak syorkan kepada anda semua supaya anda dapatkan susu yang paling istimewa sekali, iaitu Enmam Essential Gold. Jadi untuk memperkatakan tentang Enmam Essential Gold, formulasi baru menyokong dan perkembangan penting untuk kanak-kanak. Kita bersama dengan Puan Megawati Suzari, Pengarah Pembangunan Produk Baharu, Saintifik dan Hal Ehwal Pematuhan Fonterra Brands Malaysia Sdn Berhad. Assalamualaikum Puan Megawati. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Puan sihat ke? Alhamdulillah. Okey, baik Puan. Ya, tadi permulaannya saya ada kongsikan berkaitan dengan susu formula ini dan saya pasti ramai yang ternanti-nantikan ataupun ingin mencuba susu ini. Jadi sebagai permulaannya, mungkin Puan boleh kongsikan tentang konsep produk untuk Enmam Essential Gold ini, Puan. Okey. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Semoga di luar sana sentiasa sihat ya. Berbalik kepada konsep Enmam Essential Gold, ibu-ibu di Malaysia sebenarnya mengetahui bahawa anak-anak mereka membesar dengan berbagai cara. Mereka juga sedar bahawa perkembangan yang menyeluruh itu amat penting. Tinjauan kaji selidik yang telah dijalankan oleh Enmam Essential Gold bersama dengan 300 ibu-ibu di Malaysia yang mempunyai anak-anak berumur di antara 1 hingga 6 tahun telah mendapati bahawa 9 daripada 10 ibu ini telah memberi maklum balas yang mana terdapat banyak lagi aspek tumbesaran dan perkembangan yang perlu disokong selain daripada kebolehan belajar jelas kan. Jadi ini menunjukkan bahawa ibu bapa di Malaysia menyedari akan kepentingan dan untuk menyokong perkembangan yang menyeluruh selain daripada boleh belajar semata-mata. Jadi daripada segi konsep inilah telah diterjemahkan di dalam Enmam Essential Gold yang telah diformulasi untuk membekal nutrien-nutrien penting untuk susu dalam rumusan kanak-kanak membesar ini. Ini untuk menyokong 8 perkembangan penting yang telah kami kenal pasti. Ya, bercerita berkenaan dengan 8 perkembangan penting untuk kanak-kanak ini, mungkin boleh kongsikan bagaimanakah agaknya Enmam Essential Gold ini bagi membantu perkembangan kanak-kanak ini, Puan? Ya, kanak-kanak yang sedang membesar ini adalah waktu yang sangat penting ya. Jadi daripada sini kita perlu memberi pemakanan yang baik dan rangsangan yang betul serta sesuai untuk menyokong perkembangan menyeluruh mereka. Jadi Enmam Essential Gold ini telah dirumus secara saintifik, mengandungi nutrien-nutrien penting seperti DHA yang lebih tinggi, MFGM ataupun milk fat globule membrane, iaitu ekstrak daripada susu, gangliosida, prebiotik dan juga 15 nutrien-nutrien penting seperti vitamin dan mineral. 8 aspek penting yang kami katakan di sini adalah termasuk pertumbuhan fizikal, seperti ketinggian, persekitaran usus yang baik. Sebab usus yang baik ni sebenarnya penting untuk membantu penyerapan nutrien yang lebih optimum, untuk menyokong daya ketahanan badan yang baik, untuk membantu anak melindungi sepanjang masa, perkembangan kognitif, perkembangan mata, juga dapat menyokong keupayaan untuk memberi tumpuan atau fokus lebih baik dan juga untuk menyokong perkembangan sosial dan emosi mereka ya. Wow, kayaknya banyak khasiat nutrien yang boleh anda dapat sekiranya anda menggunakan susu formula ini Enmam Essential Gold. Saya pasti pada masa kini ibu bapa yang mungkin tercari-cari susu rumusan ini, mereka melihat dari segi kualitinya. Jadi bagi pandangan pihak puan sendiri, apakah jaminan kualiti untuk Enmam Essential Gold ini, Puan? Okey, kami ini sebenarnya amat berbangga jugalah kerana memiliki warisan daripada New Zealand. Semua produk-produk terusu kami adalah dihasilkan daripada ladang yang sangat baik di New Zealand. Seperti yang kita tahu, New Zealand adalah pengeluar tenusu, bahan-bahan tenusu antara yang terbaik di dunia.
Jadi dalam menghasilkan produk ini, kami juga telah bekerjasama dengan Fonterra Research and Development Centre ataupun R&D dia di New Zealand yang mempunyai lebih daripada 90 tahun pengalaman daripada teknologi tenusu dan juga teknologi pemakanan. Jadi mereka mempunyai banyak pengetahuan daripada segi sains tenusu dan sains pemakanan. Jadi kami juga amat mementingkannya segala aspek apabila menghasilkan produk daripada yang bahan tenusu diambil daripada ladang di New Zealand, dan kami memastikan daripada aspek nutrisi ataupun khasiat, daripada segi aspek keselamatan, food safety, dan tentunya halal. Ya, halal pasti untuk pengguna-pengguna di Malaysia. Di sepanjang rantaian pembekalan daripada ladang kami di New Zealand hinggalah kepada pengguna di Malaysia. Jadi kami amat menitik beratkan daripada setiap proses yang kita lakukan supaya kita dapat memberikan yang terbaik kepada kanak-kanak dan rakyat di Malaysia. Ya, yang paling penting ianya halal dan didatangkan khas daripada tenusu dari New Zealand. Itu yang sedap tu. Ya, baik. Puan, difahamkan juga untuk meraihkan pelancaran produk baharu, difahamkan dengannya Enmam Essential Gold ini ada mengadakan pameran Maya Enmam Essential Gold virtual event mulai 1 September hingga 31 Oktober nanti. Mungkin Puan Megawati boleh kongsikan. Kami sebab memandangkan keadaan PKPD sekarang kan, jadi kita tak naklah ramai keluar. Kita mahu menahut saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan mematuhi SOP. Jadi untuk sama-sama kita engage lagi supaya dapat memberitahu kepada lebih ramai orang. Jadi kita menerusi Maya. Jadi kita ada Enmam Essential Wonderland. Jadi daripada situ akan ada aktiviti-aktiviti di mana kanak-kanak dapat berinteraksi, dapat untuk menyertainya, dan yang paling penting ada juga hadiah kan. Selain daripada aktiviti-aktiviti yang dapat memberi rangsangan yang sesuai kepada anak-anak, dapat juga hadiah sehingga lebih daripada RM100,000 ya. Jadi juga kalau yang siapa nak mendapatkan sampel susu untuk dirasa pun boleh menyertai aktiviti ini ya. Jadi sertailah, jangan ketinggalan. Benda-benda ni sangat menyeronokkan. Tambahlah sekarang ni ramai daripada ibu bapa yang terpaksa duduk di rumah kan. Anak-anak pun selain daripada tak ada buat apa, boleh juga lah menyertai aktiviti yang telah dijalankan oleh Enmam Essential Gold. Ya, betul tu. Jadi kepada semua jangan lupa bermula 1 September nanti untuk anda mendapatkan produk ini. Seterusnya untuk anda menyertai kempen ini, bukan saja anda dapat susu, malahan anda dapat sihat dan juga anda dapat hadiah dan sebagainya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan kepada Puan Megawati Suzari ya, kerana bersama dengan kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, itu dia Puan Megawati Suzari, Pengarah Pembangunan Produk Baharu, Saintifik dan Hal Ehwal Pematuhan Fonterra Brands Malaysia Sdn Bhd. Jadi kepada anda semua, sekarang ini saya dah cadangkan, saya dah syorkan kepada anda semua untuk anda dapatkan produk ini Enmam Essential Gold. Kerana apa? Kerana mempunyai formula baru menyokong 8 perkembangan penting untuk anak-anak kesayangan anda. Baik, Malaysia hari ini ingin berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti, kita nak bersama dengan salah seorang yang dah lama dah sebenarnya dalam industri seni ini, mempunyai bakat yang sungguh luar biasa. Kita bersama dengan Asmidah sebentar lagi pastinya di Malaysia hari ini. Baik, kembali sebelah di Malaysia hari ini. Banyak sekali kita dah kongsikan tadi berkenaan dengan isu semasa. Dan nanti kita akan bersama dengan artis kita pada hari ini. Sebab dengan cerita Fahriah nak nyanyi dulu sebelum Asmidah masuk. Tak boleh. Silakan Asmidah. Kita bawakan Asmidah dengan lagu yang terbaru mungkin dinyanyikan. Okey, dan beliau adalah juara vokal bukan sekadar rupa. Assalamualaikum. 2011. Ya, Apa khabar semua? Social distancing. Okey. Jadi mungkin kita Kan ni masih mengajar juga ajar vokal. Kali ini saya mengajar di Aswara sebagai pensyarah sambilan bagi subjek Mek Mulung, teater tradisional Mek Mulung. Subjek Mek Mulung Ya, betul. Mek Mulung Tahu tak Mek Mulung tu apa? Dia macam Ayong lebih kurang. Lebih kurang tapi di Kedah. Di Kedah kan. Di Kedah. Cuba sikit boleh?
Alamak. Ada 1, 2 baris je. Masuk ke taman melenggang sari, amboi masuk ke taman. Gitulah. Masuk. Masuk, silakan masuk. Aku tak tahu. Okey, kita melihat bagaimana sebelum ni kan vokal bukan sekadar rupa 2011, lama dah tu. Betul. Kita melihat bagaimana perjuangan Asmida sendiri. Kan kita tahu vokal awak memang mantap, tapi perjuangan tu macam agak besar sikitlah dengan artis-artis yang lain. Bagaimana Asmida? Alhamdulillah, saya sebenarnya bersyukur dengan segala perjalanan saya. Memang bukan selepas vokal je, sebelum vokal pun lagi perjalanan saya memang dah lama. Jadi itu macam part of diri saya, part of hidup saya, which is saya rasa hidup ni nak berjaya tak senang. Nyanyi sejak umur berapa? Saya menyanyi sejak umur 8 tahun. Dah lama 8 tahun. Sekarang berapa? Mana ada bagi tahu je. Asmida ni pernah menang pingat emas di Amerika Syarikat. betul. World Championship of Performing Arts. Bersama Abang Bob. Okey. Jadi saya pada nyanyi tradisional, pernah dengar juga nyanyi lagu Italian ya? Ya. Kan? Fitri suka nak kuat-kuat rasa saya. Macam mana boleh tak demo sikit yang apa kita panggil tu kalau yang Italian tu? Opera macam tu. Soprano, operatic. Teringin nak dengar pagi ni, boleh tak seminit belajar sikit? Pagi soprano. Okey. Sekejap. Saya minta macam ni terus jam nak nyanyi lagu. Macam tekan tu pula kan. Okey, kalau Cik Syafinas tengok ni, nanti. Okey, sekejap. Saya salah satu lagu yang masa saya belajar lah kiranya kan. Judul dia Non Posso Disperar. Apa maksudnya? Maksud saya pun dah tak ingat. Tak apa. Bukan cerita biasa tadi. Bukan cerita biasa. Okey, lagu dia Non posso disperar, non posso disperar, se troppo cara, troppo cara, se troppo cara al cor non posso disperar, se troppo cara, se troppo cara al cor non posso. Gitu. Sambung. Sambung yang tropo. Tu dia Asmida macam-macam boleh lah lagu tradisional, lagu balada, lagu inilah. Alhamdulillah, kita belajarlah ilmu tu tak rugi kalau kita belajar kan, boleh digunakan. Macam Faria sebut tadi lah kan, dah 11 tahun. 11 tahun pula. 2011. Daripada 2011. Ini ni tahun nama kan. Tahun 10 lah kan. Sebaca artikel Asmida berjuang untuk jadi artis popular. Apa dia? Macam mana perjuangan untuk jadi artis popular? Tak cipta nama yang cukup besar lah kan. Bakat memang dah diakui mantap, vokal, cemerlang, menang macam-macam. Asmida. Saya rasa macam cakap tadi, saya punya perjalanan tu memang agak susah daripada sebelum masuk vokal, selepas masuk vokal dah 9 tahun dan saya tak pernah menganggapkan diri saya dah pun berjaya. Dan saya rasa saya kena, of course ada ups and down, konflik dalam diri saya, dah give up nak nyanyi sebab rasa macam tak diterima, tak relevan lagi dalam industri. Tapi somehow ada je jalan yang mengatakan jangan berhenti. Contohnya seperti lagu inilah. Ini lagu apa? Memoir Rindu ni. Which is Kak Sharon call saya. Mula-mulanya lagu ni dirakamkan untuk OST sahaja. Dan suddenly tahun ni kiranya saya bertuah kerana Kak Sharon kata nak promo lagu ni sebagai single saya. Jadi saya anggap tu sebagai satu sign yang jangan berhenti dulu. Tak lama lagi kot. Ataupun tak apa, teruskan je. Ini yang kita suka nak buat. Lagu ni macam penyelamat lah sebenarnya. Penyelamat lah lagu ni sebenarnya. Sebab awak dah hampir nak give up kan dalam nyanyian. Seriously memang, boleh ke share? Boleh. Seriously memang malam sebelumnya, saya just share je lah. Malam sebelumnya saya dah macam memang give up. Saya menangis. Saya tengok AJL lepas, saya cerita pun nak nangis. Saya menangis. Kenapalah time aku tak sampai lagi. Sorry. Dan the next day tiba-tiba Kak Ayu, Kak Sharon kontak saya. Dia kata, Asmida, jom kita buat lagu ni. Kita promo lagu ni. So saya fikir semalam saya punya menangis, ya Allah, kau dengar doa aku. So that's why saya kata dengan diri saya,
jangan berhenti dulu. Teruskan. InsyaAllah. Asmida pernah sampai semifinal juara lagu. Tak apa, mungkin ada masa tu. Dia sampai masa ni, ada rezekinya nanti. Pasti ada, insyaAllah. Tuhan tu menduga setiap hamba-Nya kan, dan mungkin waktu sekarang ini bukan waktunya. InsyaAllah kita doakan di masa akan datang. Kan, mana tahu mungkin Kami lebih besar semua akan dapat. Ketika menangis, siapa yang menjadi teman? Memori rindu. Okey, of course mak ayah saya lah. Mereka itulah yang kekuatan. Mereka lah kekuatan saya dan sahabat baik saya yang sentiasa tak jemu-jemu mendengar luahan hati saya dan sentiasa memberi support kepada saya. Nazura Hanum kalau di tengah menonton. Dan of course tulang belakang saya, cikgu-cikgu saya yang saya tahu sentiasa mendoakan kejayaan saya. InsyaAllah. Kami juga peminat-peminat Asmida juga akan mendoakan. Ini lagu Memori Cinta. Memori Rindu. Lokasi ni mana rakaman ni? Lokasinya di TTDI je. Di studio Kak Sharon, di Workit Records. Nampak macam New York ah? Tak, yang ni. Ini di Empire Damansara sebenarnya. Tapi saya bukan cakap pula, Asmida memang punya vokal yang sangat mantap. Betul. Biar sampai ke bintang tu, lagu tu, wow. Sampai ke sekarang masih lagi masih lagi Asmida perform di vokal sesuka lagu Puteri Ledang. Kita mendoakan untuk kali ini lagu ni kan. Ledang. Untuk Fitri. Baik. Nanti untuk resepsi ke boleh panggil? InsyaAllah. Resepsi nanti boleh panggil. InsyaAllah. Kita doakan doakan lagu baik. ni. Ya. Thank you so much. InsyaAllah lagu ni akan jadi perhatian ramai seperti mana lagu yang sebelum ni lah. Baik. Terima kasih Masya. Sorry Okay. saya. Dan kita akan pendengarkan Memori Rindu sebentar lagi. Esok jangan lupa tajuk kita akan bawakan Elak Muflis ketika COVID-19. Sebab difahamkan tahun depan dijangka akan ada yang muflis 1,000 orang sebulan. Baik, Jadi, jaga diri. Jaga diri baik-baik, jaga patuhi SOP semua. Ya. Dan kita jumpa lagi pada esok hari. Asmida. Silakan. Terima kasih. Hari yang berlalu melenyapkan rasa perih sisa cinta yang mengguris jiwa. Hati ini tak rela dimungkiri lagi, berteka-teki menghitung mimpi sedih dalam perjalanan penuh persimpangan. Tiada siapa sudi menunjuk arah dia yang pernah ku harap. Terus layalah lara bersendirian. Cinta jangan pergi seperti pelangi hilang kabus tak bermaya. Tarikh pun terus gerhana, langkahku mati sepi. Pemergian cintanya dalam memori rindu, ditemani bintang-bintang pedih tak bermaya. Dia pun tahu hati ini sedang menangis. Ingin ku tuliskan kisah kau dan aku, percintaan yang terindah hanya dusta. Bait-bait janji luka menghantuiku, tak ku percaya pun akhirnya cinta. Jangan pergi seperti pelangi hilang kabus tak berwarna. Mentari pun terus gerhana, langkahku mati
sepi.